Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in, muka surat 65, syarat-syarat tamyiz pada haid. Syarat-syarat tamyiz pada haid ini adalah sambungan daripada tamyiz yang telah dibincangkan pada muka surat yang sebelum. Masuk kita syarat-syarat tamyiz pada haid. Setelah dapat menentukan darah yang kuat dan lemah, berdasarkan kepada syarat tamyiz lah, pada muka surat 62 tu, nilai kekuatannya 5, 4, 3, 2, 1 tu, kehitaman, kemerahan, coklat, keperangan, kekuningan, kekeruhan, warna tanah, kental, kepekatan dan berbau tadi tu. Maka dapat tentulah mana yang kuat, mana yang lemah, mana darah qawi, mana darah dhaif. Dah dapat tentulah sebab dah ada kira-kiraan yang kita yang ada pada muka surat sebelum ni. Maka yang kuat adalah haid dan yang lemah adalah istihadah. Maka yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Kalau kita tengok, kalau kehitaman dengan kemerahan, darah itu berterusan lebih 15 hari 15 malam, contohnya 8 hitam 8 merah, maka yang hitam markahnya 5, yang merah markahnya 4. Maka hitam markah 5, merah markah 4. Maka mana haidnya? Haid adalah kalau 8 hari lah, 8 hari hitam 8 hari merah, maka haid yang kuat iaitu hitam lah. Dalam contoh tadi. Ya. Tapi ada syarat, dengan 3 syarat. Ada syarat dengan 3 syarat. Yang pertama, keseluruhan darah yang terlibat, sama ada kuat atau lemah, mesti melebihi 15 hari 15 malam. Itu syarat pertama. Darah, bila kita nak sebut, ada darah lemah, ada darah kuat. Yang mana kalau campur darah lemah, darah kuat dan darah lemah, kalau campur lebih 15 hari 15 malam, lebih 360 jam. Jika darah berhenti dalam keadaan tidak melebihi garisan 360 jam, maksudnya masih lagi dalam 15 hari 15 malam lah. Sebab 15 hari 15 malam ni, kalau kali 24, sehari kan 24 jam, maka dia berjumlah
berjumlah 360 jam. Tiba-tiba darah yang ada darah kuat, ada darah lemah. Berhenti, kalau campur darah kuat dan darah lemah tu berhenti dalam 15 hari. Contohnya 7 hari hitam, 7 hari merah. Memang ada darah kuat iaitu hitam. Memang ada darah lemah iaitu merah. Memang ada. Tapi tak lebih 360 jam keseluruhan tu. Tak lebih 15 hari 15 malam tu. Kalau tak lebih macam mana? Maknanya tak ada syarat lah. Tak cukup syarat lah. Jadi macam mana? Kaedah darah kuat adalah haid dan darah lemah adalah istihadah tidak terpakai. Buka muka surat 65 tu. Maka darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah tidak terpakai. Sebab maka keseluruhannya adalah haid. Jadi kaedah darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Syarat yang pertama, kalau campur darah kuat dan darah lemah mesti kena lebih 15 hari 15 malam. Mesti kena lebih 360 jam. Barulah darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Contohnya 8 hitam, 8 merah. 8 campur 8, 16. Cukup syarat tu. Bila cukup syarat iaitu lebih 15 hari 15 malam, bila campur darah kuat dan darah lemah, maka darah kuat, haid adalah darah yang kuat iaitu 8 hitam. Kalaulah contohnya 7 hari hitam, 7 hari merah, maka 7 tambah 7 baru 14. Ada kuat, ada lemah. Kaedah darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah tidak terpakai. Habis tu berapa hari haidnya? 14 hari. Sebab tak lebih 15 hari. Kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Selagi dia tidak melampaui sebanyak-banyak haid, maka semualah haid, walaupun warna apa sekalipun. Okay. Contohnya 7 hari darah hitam diikuti dengan 6 hari darah merah. 7 hitam, lepas tu 6 merah. 7 campur 6 baru 13. 7 campur 6 baru 13. Maka haidnya adalah 13 hari. Kan ada darah kuat iaitu darah hitam. Kan ada darah lemah iaitu darah merah. Tak ke darah kuat adalah haid? Jika tak lebih 15 hari, maka keseluruhannya adalah haid. Ada orang salah faham. Dia kata darah 7 hari yang keluar 7 hari hitam, 6 hari merah tu, dia kata 7 hari yang hitam tu macam darah haid. Dia kata macam biasa duk datang. Dari sudut warnanya, dari sudut kekentalannya, dari sudut baunya, lepas tu pula dia berketul-ketul macam darah haid yang 7 hari hitam tu. Lepas tu masuk hari seterusnya, hari ke-8, yang kata 6 hari merah tadi, warna dia merah tu macam merah darah luka, tak macam haid langsung. Bau pula tak ada bau haid. Kekentalan pun tak berapa kental, tak ada ketul-ketul, tak ada senggugut pun. Yang 6 hari tu, yang merah tu. Yang ada senggugut ni yang 7 hari, yang mula-mula yang hitam tu. Masuk hari ke-8, yang merah ni sampai hari ke-13, tak ada rasa apa, tak ada rasa macam haid pun, dia kata. Maka haid adalah 7 hari. Ada 7 hari hitam, sebab ada ciri-cirinya. Ada orang faham macam tu tau. Dan dia amal macam tu sampai ke sudah. Dia amal daripada anak dara sampai ketua, dia amal macam tu. Dia tak kira lebih 15 hari, tak lebih 15 hari. Dia kira yang dia tu tahu dah darah haidnya ciri-ciri macam mana, dah selalu datang, dah biasa sangat dah. Jika datang yang macam biasa datang, warna merah kehitaman, berketul, sengguguk, pening kepala, rasa nak marah orang aja. Lepas selama 7 hari dah memang biasa 7 hari. Masuk hari ke-8 rasa seronok, tak rasa marah-marah dah, senggugut tak ada, darah tu pula warna merah-merah jambu sikit pula. Contohlah. Tak macam darah haid dah. Maka dia mandi pada waktu tu dan dia semayang. Hukumnya haram, dosa besar. Sebab selagi dalam 15 hari
Tak kiralah darah hitam ke merah, semuanya adalah haid. Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15. Yang darah yang keluar yang macam-macam warna keluar tadi tak melebihi 15 hari 15 malam. Hukum tamyiz tidak terpakai kerana darah yang keluar masih belum melebihi tempoh sebanyak-banyak haid lagi. Jadi hukum tamyiz tidak terpakai sebab darah masih belum melebihi sebanyak-banyak haid. Maka semualah. Tapi nak lawan aja orang perempuan ni. Tapi biasanya 7 hari. Kali ni 13 hari, 14 hari. Tak puas hati lagi tu. Dah lah tu ciri-ciri tak sama pula tu. Nak lawan lagi. Sedangkan hukum dah ada maksimum 15 hari. Selagi tak lebih, selagi itulah semuanya haid. Hitam ke merah ke semua haid. Perhatikan contoh di bawah ini dengan teliti. Perhatikan contoh di bawah ini dengan teliti. 7 hari hitam, 6 hari merah. Haid 7 hari hitam, 6 hari merah. 13 lah maknanya, kedua-duanya. Contoh kedua, 5 hari merah, 9 hari hitam. 5 hari merah, 9 hari hitam. Maka haidnya 5 hari merah, 9 hari hitam. Sebab baru 14 hari. Tidak melebihi sebanyak-banyak haid. Maka semualah. Maka semua haid. Okey. Senang aja tu. Yang kedua, darah kuat memenuhi syarat asas haid. Bila darah tu kalau campur darah kuat dan darah lemah lebih 15 hari. Darah kuat dan darah lemah lebih 15 hari, dah cukup syarat yang pertama. Ada lagi syarat yang kedua, iaitu kenalah memenuhi syarat asas haid, iaitu darah kuat tidak kurang daripada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kalaulah tak cukup syarat haid, iaitu kurang 24 jam yang darah kuat, nak kata dia haid macam mana? Ataupun darah kuat lebih 15 hari 15 malam, nak kata haid macam mana? Sebab lebih syarat asas haid. 3 syarat asas haid yang memang tak boleh bawa bincang dah. Istilah tak boleh bawa bincang. Iaitu 3 benda. Sekurang-kurang 24 jam atau sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari 15 malam atau 360 jam, dan suci di antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam atau 360 jam. 3 syarat ni tak boleh lawan. Marilah macam mana keadaan pun, syarat ni tak boleh dilawan. Maksud tak boleh langgar. Tamyiz ke, adat ke, apa benda ke, tak boleh langgar. 3 perkara tadi, 3 syarat asas haid, iaitu sekurang-kurang 24 jam atau sehari semalam, sebanyak-banyak 360 jam ataupun 15 hari 15 malam, dan sebelum itu dia telah suci sebanyak 15 hari 15 malam atau 360 jam. Okey. Tak boleh lah, tak boleh buat apa dah yang tu syarat asas. Jadi contohnya 2 hari darah hitam diikuti dengan 14 hari merah. 2 hari hitam, 14 hari merah. Syarat pertama dia mesti lebih 15 hari kan. 14 tambah 2, 16. Cukup syarat yang syarat pertama. Syarat kedua pula, darah kuat mesti lebih 24 jam dan kurang daripada 15 hari 15 malam. Cukup syarat tak? Maka 2 hari hitam memenuhi syarat asas haid,
Cukup syarat asas haid. Kemudian keluar 14 hari darah merah adalah istihadah. Cukuplah syarat haid, iaitu darah kuat adalah haid, iaitu darah hitam dalam kes ni, darah merah adalah istihadah. Apa syaratnya? Pertama, hitam campur merah lebih 15 hari 15 malam. Syarat pertama cukup. Yang kedua, darah kuat tu lebih 24 jam. Ya, iaitu 2 hari. Maka cukup 2 syarat. Bila cukup 2 syarat haid ni, maka darah hitam adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Okey. Maka haidnya adalah 2 hari hitam kerana keseluruhan darah yang keluar melebihi 15 hari, iaitu 2 tambah 14 tadi, iaitu 16 hari. Okey. Perhatikan contoh di bawah. 2 hari hitam, 14 hari merah, kes tadi tu. Maka haid adalah 2 hari hitam. Contoh satu lagi. Contoh kedua. 10 hari hitam, 10 hari merah. Maka haid adalah 10 hari hitam. Sebab apa? Syarat yang pertama cukup, iaitu campur dua-dua darah kuat dan darah lemah adalah lebih 15 hari, iaitu kalau kes ni 20 hari lah. Syarat pertama. Syarat yang kedua, darah hitam lebih 24 jam, tak lebih 15 hari kan. Maka cukup syarat. Itulah contoh dia. Senang faham kot. Senang faham. Cuma sebelum kita teruskan, sedikit perbahasan. Jika walaupun dalam kes tadi 2 hari hitam, 14 hari merah, haidnya adalah 2 hari hitam. Kes yang kedua, walaupun hitam 10 hari, merah 10 hari, cukup syarat, maka haidnya adalah 10 hari hitam. Tapi tetap juga dalam dua-dua kes ni dia wajib mandi pada hari yang ke-16. Mai kita tulis sikit. Tengok whiteboard. Okey, tengok whiteboard ya. Baik, tengok whiteboard. Kita ambil contoh tadi masing-masing tengok kitab. 2 hari hitam, 14 hari 2 hari hitam, 14 hari merah. 2 hari hitam, tulis dulu. Okey. 2 hari hitam, 14 hari merah. 3 4 5 6 7 14 hari. Maka haidnya adalah hitam 2 hari lah. Yang lain adalah istihadah, iaitu hari yang ke-3 ni sampai hari ke-16 adalah istihadah. Okey. Walaupun haidnya adalah 2 hari hitam, bakinya adalah istihadah, tapi tetap juga dia tak boleh mandi pada hari yang ke-3 ni. Tak boleh mandi. Mandi solat
Tak boleh. Soalannya, istihadah kan wajib solat, boleh mandi wajib solat istihadah, bukan haid. Apa hal pula tak boleh ni? Sabar dulu. Kenapa tak boleh? Kerana ketika kejadian ni, ketika pada hari yang ketiga keluar merah, masuk baru hari ketiga, masih lagi tak lebih 15 hari 15 malam, masa hari ketiga, dan berkemungkinan darah akan berhenti. Berkemungkinan darah akan berhenti hari ketiga, hari keempat mungkin akan berhenti. Jika berhenti semua haid, maka dia tunggu pula hari keempat merah lagi, maka tak boleh mandi, tak boleh sembahyang lagi walaupun istihadah. Sebab dia mana tahu lagi tu istihadah. Bila dia tahu? Dia tahu pada hari yang ke-16 baru dia tahu. Hari ke-16 ni baru dia tahu, baru dia tahu dia sedang istihadah. Hari ke-16 baru dia sedar. Habis pada hari yang kelima tak sedar. Tak sedar lagi sebab baru 5 hari keluar darah. Mungkin juga dia akan berhenti, maka haid adalah 5 hari. Hari ke-6 keluar juga, hari ke-7 keluar juga, mungkin berhenti hari ke-8. Maka semua adalah haid. Sebab tu dia tak boleh mandi lagi walaupun istihadah, kerana dia tak tahu lagi waktu tu. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, 13, 14, 15. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi bila lebih melepasi sempadan 15 hari 15 malam, masuk hari ke-16. Bila masuk pada hari ke-16, barulah dia tahu dia sedang istihadah. Bila dia tahu dia sedang istihadah, maka pada waktu tu barulah dia tengok balik kalender dia. Rupa-rupanya hitam 2 hari, merah 13 hari, baru masuk hari yang ke-14. Hari ke-16 ni hari ke-14 merah lah. Baru sedar waktu ni, baru tahu, baru yakin. Maka walaupun haidnya adalah 2 hari saja, iaitu yang hitam, kerana boleh tamyiz, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah, tapi dia tetap juga wajib menunggu sehingga hari yang ke-15, sehingga masuk hari yang ke-16 untuk dia buat kiraan. Jadi istihadah ni macam mana? Kan wajib sembahyang, maka dia wajib qada berapa hari? Dia wajib qada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari dia wajib qada sembahyang. 13 kali 5, sebab satu hari 5 waktu tinggal sembahyang. 65 solat dia kena qada. Ini anggaran aja, mungkin kurang sikit kot. Kira betul-betul lah secara tepat. Ni anggaran aja. Mungkin lebih satu waktu, mungkin kurang 1-2 waktu. Okay, jadi pada hari ke-16 ni dia perlu apa? Hari ke-16 ni dia perlu mandi. Ada darah nak mandi macam mana? Itulah namanya istihadah. Dia perlu solat. Kalau bulan Ramadan dia puasa. Apa-apalah semua seterusnya. Apa, masuk masjid boleh, baca Quran, jima', semua boleh lah. Hari ke-16 ni dah boleh lah. Walaupun ada darah, kerana waktu tu dia dah tahu dah istihadah. Bukan sahaja hari ke-16 istihadah, hari ke-3 pun dah sejak hari ke-3 istihadah dia. Cuma dia baru tahu pada hari yang ke-16. Okay. Dan dia kena qada solat 65 waktu lebih kurang. Okay. Habis. Dalam kes yang 10 hari tadi macam mana pula? Dalam kes 10 hari tadi kan ada contoh kedua saya bagi, 10 hari hitam, 10 hari merah. Oh, sekejap. Jadi hari yang ke-17 yang kes tadi, darah berhenti. Hari ke-17 darah berhenti.
Okey. Hari ke-17 darah berhenti. Darah berhenti. Dia perlu buat apa darah berhenti ni? Hari ke-17. Tak perlu buat apa-apa. Teruskan solat, teruskan puasa, teruskan masuk masjid, teruskan baca Quran, teruskan nak buat apa semua, teruskan. Pada hari ke-17 tak perlu mandi dah. Tak perlu mandi dah. Kerana dia dah mandi pada hari yang ke-16. Okey. Tengok contoh yang kedua. 10 hari hitam, 10 hari merah. 10 hari hitam. Lepas tu merah. Boleh tamyiz kes ni. Ya, boleh tamyiz. Oleh kerana boleh tamyiz, maka haidnya boleh tamyiz tu maksud boleh bezakan sifat darah. Jadi kenapa kata boleh tamyiz? Kerana ada kuat ada lemah. Syarat yang pertama hitam, darah kuat. Syarat yang pertama darah kuat dan darah lemah jika dicampur lebih 15 hari. Memang lebih pun 15 hari. Syarat yang kedua, darah kuat lebih 24 jam, tak lebih 15 hari darah kuat. Cukup lebih 24 jam, tak lebih 15 hari, 10 hari je darah kuat. Maka haidnya adalah hitam, merah adalah istihadah. Samalah macam tadi. Okey. Walaupun begitu, dia tetap macam kes tadi, dia wajib mandi hari ke-16. Dia wajib tunggu. Sebab apa? Pada hari yang ke-11, bila bertukar darah hitam kepada darah merah, jika lepas hari ke-11, hari ke-12 tu berhenti, maka haid semua. Berterusan darah sampai hari ke-12. Sampai hari ke-12 masih lagi tak boleh mandi. Kenapa? Kan istiadah. Waktu tu mana tahu istiadah lagi. Sebab tak melebihi 15 hari 15 malam lagi. Darah hari ke-13 masih lagi tak tahu. Mungkin juga darah berhenti lepas pada tu. Jika darah berhenti, haid semua. Kalau berhenti, darah haid semua. Sebab tu tak boleh mandi lagi. Hitam ke merah ke semua. Masuk hari ke-14, darah ada lagi. Masih lagi. Kalau darah berhenti hari ke-14 tu, haid semua. Hitam ke merah semua. Tak melebihi 15 hari 15 malam lagi. Hari ke-15 datang lah. Masa ni berdebar lah. Apa hal pula dah masuk 15 hari ni tak berhenti ke? Berhentilah. Dah berdebar lah. Bagi orang yang tahu. Orang yang tak tahu dia tak berdebar. Dia kata apa susah. Kalau darah datang lebih 15 hari, 15 hari pertama haid, hari ke-16 istiadah. Senang. Memanglah senang. Salah. Sebab sebanyak-banyak haid 15 hari, maka jika darah lebih naik, darah lebih melepasi 15 hari, pergi hari ke-16, maka hari ke-16 tu istiadah lah. Haid adalah hari pertama sampai hari ke-15. Bukannya susah pun. Memanglah. Sebab tu dia tak berdebar pada hari ke-15. Sebab dia tak reti. Salah. Jadi sebenarnya hari ke-15 bagi orang yang pandai, orang reti, dia berdebar lah. Ni istiadah ke ni? Kalau istiadah, sudah nak kena kira. Susah nak kena kira ni. Nak tengok tamyiz, nak tengok adat, nak tengok balik kalender yang lepas. Bagi orang yang salah faham, biar je hari ke-16 istiadah, hari ke-15 haid. Senang dia. Jadi tiba-tiba darah melepasi 360 jam, masuk hari yang ke-16, barulah dia tahu darah dia telah bercampur haid dan istiadah. Jadi nak tengok apa? Syarat pertama, tengok tamyiz. Ada hitam, ada merah tak? Ada kuat, ada lemah tak? Ada. Darah kuat lebih tak 24 jam? Lebih. Darah kuat tak lebih ke 15 hari? Tak lebih. Maka cukup syarat. Maka darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istiadah. Maka mandilah dia. Memang berdebar lah. Nak qada lagi apa kan? Mandilah dia. Mandi, solat, puasa kalau bulan Ramadan, baca Quran macam tadi, masuk masjid boleh, dan kalau jimat bersetubuh boleh lah masa ni. Boleh semua dah. Habis tu haidnya cuma 10 hari. Macam mana hari ke-11 sampai hari ke-15? 5 hari ni wajib qada. Alamak. Qada berapa hari? Mudah-mudah kata 5 kali 5, 25 waktu kena qada. Tapi ni mudah-mudah kira je.
Secara tepatnya kena kira sendirilah. Kadang-kadang mungkin 24 waktu je, korang mungkin 23, kadang mungkin 26. Bergantung kepada darah yang berhenti atau darah yang keluar tadilah. Okey. Selesai. Pada hari ke-21, darah berhenti. Stop. Maka tak perlu mandi, tak perlu apa dah. Teruskan je hidup macam biasa. Okey. Selesai. Senang je ni. Baik, baca lagi. Jika darah kuat kurang dari 24 jam atau melebihi 15 hari 15 malam, maka luput syarat tamyiz. Lihat contoh ini. Okey, lihat contoh ini. Hitam 12 jam, merah 15 hari. Merah 15 hari, hitam 12 jam. Mari kita tengok siapa yang kena. Syarat yang pertama, campur darah kuat dan darah lemah lebih 15 hari 15 malam, lebih 360 jam. Ya, betul, cukup syarat pertama, iaitu hitam 12 jam campur merah 15 hari. Maka 15 hari tu 360 jam lah. Maka tambah lagi 12 jam, mana lebih lah 15 hari 15 malam. Syarat pertama cukup. Habis tu, bila syarat pertama cukup, darah kuat, haid, darah lemah istiadah ke? Tak, sabar dulu. Syarat kedua ada. Syarat kedua adalah syarat asas haid, iaitu darah kuat yang kita nak jadikan haid ni. Sebab syarat pertama telah terpenuhi, maka syarat darah kuat ni mestilah ikut syarat haid, syarat asas haid, iaitu lebih 24 jam, tak lebih 15 hari. Tapi darah hitam keluar tak cukup 24 jam, cuma 12 jam, maka luput syarat tamyiz. Luput syarat tamyiz. Sebab tak cukup syarat, luput syarat tamyiz. Jadi macam mana? Dalam bab ni akan haidnya adalah berpandukan kepada kitaran haid pada bulan sebelumnya, yang akan dijelaskan nanti akan cerita haid ni berapa hari. Bukan hitam lah. Sebab nak kata haid hitam tak boleh, sebab 12 jam tak cukup syarat. Takkan nak kata haid 12 jam, mana ada minimum haid kan 24 jam. Okay. Tengok contoh yang kedua. Darah hitam 16 hari, darah merah 2 hari. Syarat pertama, campur-campur darah kuat dan darah lemah mesti lebih 15 hari 15 malam. Maka syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, tapi sabar dulu. Syarat yang kedua, darah kuat mesti lebih 24 jam. Lebih 16 hari, lebih 24 jam. Tapi jangan lebih 15 hari. Darah hitam tiba-tiba 16 hari. Oleh kerana darah hitam 16 hari, maka luput syarat asas. Jadi macam mana? Tak boleh pakai darah kuat haid, darah lemah istiadah tak boleh pakai dah. Sebab apa? Sebab luput syarat tamyiz. Habis haidnya macam mana? Haidnya ikut adat. Macam mana kiranya? Akan datang nanti. Sabarlah, ikut step lah. Kita baru muka surat 64, 66. Macam tu juga dalam kes tadi. Jika yang tadi darah yang kata boleh tamyiz tadi, itu jika ianya kali pertama datang, baru datang. Jika sebenarnya dia bulan lepas tu dia istihadah dah, bulan ni macam mana? Itu akan datang. Itu dalam muka surat akan datang. Ikut step lah. Kita baru muka surat 66. Yang kan tadi kan, yang dalam kes tadi, kejap mana dalam kes tadi, ni yang mana
Ini adalah kejadian kali pertama. Kejadian kali pertama kes ni. Macam mana kalau bulan lepas dia dah istiadah dah macam ni? Adakah kaedahnya sama juga? Tu nantilah dulu. Belum sampai lagi bab tu. Okey. Seterusnya. Jika darah lemah berterusan, tidak berhenti, darah lemah tu berterusan, tak berhenti-henti, maka ianya adalah istihadah walaupun panjang tempohnya. Walaupun panjang tempohnya sekalipun, kerana tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Tengok contoh tu. Tengok contoh. Hitam 7 hari, merah 20 hari. Maka haid adalah 7 hari hitam, 20 hari merah adalah istihadah ataupun hukum suci lah. Sama macam kes tadi, mandi pada hari yang ke-16, sama juga. Nanti ada yang kena qada, sama macam tadi. Ataupun dia panjang, 6 hari hitam, 300 hari merah, dalam keadaan tak ada putus-putus, terus saja, maka haidnya adalah 6 hari hitam dan 300 hari merah adalah istihadah. Lamanya, manalah tahu. Fatrah cek ada tapi tak keluar darah, boleh jadi gitu. Maka banyak, habis lamanya sampai 300 hari istihadah semayang aja, darah tu ada, dia kata. Walaupun, sebab boleh tambis, ada darah kuat, ada darah lemah. Ada darah kuat, ada darah lemah, walaupun lama sekalipun, dengan syarat berterusan lah, jangan berhenti. Kalau on off itu cerita lain, itu perbahasan lain. On off darah yang darah 300 hari tu ada kejadian keluar, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia keluar balik, 2-3 hari keluar, tu cerita lain. Ni cerita berterusan, darah berterusan je, tak berhenti-henti. Tapi sebelum tu awal-awal 6 hari hitam, lepas pada tu baru merah dan berterusan merahnya. Maka dalam kes 6 hari hitam 300 hari merah ni, mandi pada hari ke-16 juga dan teruskan semayang sampai 300 hari. Terus habis semayang sudah, walaupun lama sekalipun. Okey. Jika darah kuat kembali keluar kembali, jika darah kuat kembali keluar setelah darah lemah, maka disyaratkan darah lemah itu melebihi 15 hari 15 malam. Tu syarat dia. Jika darah kuat kembali keluar setelah darah lemah, maka disyaratkan darah lemah tu, maknanya darah kuat, keluar darah kuat, lepas tu keluar darah lemah, lepas tu keluar darah kuat balik. Keluar darah kuat balik, yang macam sama macam darah lemah, sama macam darah kuat awal-awal tadi. Okay? Habis darah kuat balik tu darah apa? Haid ke istihadah? Habis yang 300 hari tadi, darah merah berterusan, maka semua adalah istihadah. Yang ini darah kuat keluar, lepas tu darah lemah, lepas tu darah kuat keluar balik. Yang keluar balik darah kuat tu apa? Darah kuat yang awal tu haid lah. Darah lemah yang merah yang tengah-tengah ni istihadah lah. Tiba-tiba keluar kuat balik. Darah kuat balik tu darah apa? Tu. Syaratnya darah lemah tadi mesti lebih 15 hari 15 malam supaya dapat dihukumkan sebagai istihadah, yakni sekurang-kurang suci. Untuk darah kuat yang datang tu, darah kedua yang datang kembali tu, dihukumkan sebagai haid. Perhatikan contoh ini. 6 hari hitam, 15 hari merah, 7 hari hitam. 7 hari hitam. Jadi 6 hari hitam pertama tu haid, 15 hari merah tu adalah istihadah suci, 7 hari hitam balik tu adalah haid kitaran kedua. Kerana 300
3 syarat asas haid, sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari. Suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Suci dengan istihadah sama hukum. Jadi oleh kerana 6 hari hitam dia haid, 15 hari merah, 360 jam merah, kemudian keluar balik hitam, maka hitam yang keluar balik adalah haid kitaran kedua, 15 hari merah adalah istihadah ataupun kita panggil suci. Walaupun macam ni ceritanya, macam ni, tetap juga mandi pada hari yang ke-15. Kita cuba tulis balik buat ni. Ingat contoh tu. Kita baca contoh yang kedua dululah. Contoh yang kedua, 9 hari hitam, 40 hari merah, kemudian 3 hari hitam. Maka 9 hari hitam adalah haid, 40 hari merah semua istihadah, 3 hari hitam datang balik itu adalah haid kitaran kedua kerana cukup syarat. Kena cukup syarat. Tapi mandi macam mana nak mandi? Bila nak mandi? Mandi pada hari ke-16 juga. Mari kita tengok. Tengok whiteboard balik. Ingat contoh tu Bagi yang tak ada kitab, ingatlah contoh tu. Bagi yang ada kitab, tak apalah. Dia boleh tengok je kat kitab tu. Baik. Contoh mana tadi? 6 hari hitam, 15 hari merah, 7 hari hitam. Tak cukup Nak rapatkan jap. Okey. Keluar darah hitam 6 hari. Okey. Darah merah 15. Darah hitam keluar balik. Betul ke ni? Macam terlebih. Sekejap, kita kira satu-satu lah. Kita kira satu-satu lah. Takut salah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian tak cukup. Tak apa, 24. Okey. Hitam berapa hari? 7 hari pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi haidnya adalah hitam lah, boleh tambahi. Cukup syarat haid adalah hitam. Haid pertama. Hitam yang kedua, haid kedua. Haid kitaran kedua. Semua ni adalah istihadah. Walaupun begitu, jangan lupa mandi tetap pada hari yang ke-16. Kenapa pula? Macam kes tadilah. Pada hari yang ke-7 darah keluar, warna merah bertukar lah. Mungkin akan berhenti, dia mana tahu nak sampai ke 28 hari
Mana dia tahu berapa banyak hari nak keluar masa tu. Maka dia kena menunggu sampai hari ke-15. Jika berhenti sebelum melepasi sebanyak-banyak haid 15 hari, maka haid semua. Jadi hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tunggulah sampai hari ke-16 macam sama kes tadi. Maka barulah dia dapat tahu bahawasanya dia sedang bercampur darahnya haid dan istiadah. Maka dia wajib mandi kat sini, mandi solat. Semualah yang sebut-sebut tadi semua kat sini. Habis nanti kena qada hari yang ke-7 sampai hari ke-15 kena qada sembahyang macam tadi. Hari ke-16 dah mula solat. Dan teruslah solat dalam istiadah tu hari ke-16, 17, 18, 19, 20 teruskan solat. 21. Tiba-tiba 22 keluar balik hitam. Maka waktu tu haram solat. Berhentilah. Haram solat, semayang subuh semua tak boleh balik. Tak boleh balik sebab haid kitaran kedua. Kemudian hari ke-29 berhenti. Maka mandi sekali lagi kat sini. Mandi, solat balik. Habis mandi yang pertama adalah untuk haid kitaran pertama. Dan dia kena qada lah tu berapa hari tu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian tak mandilah. Hari ke-16, 17 teruskan lah. Hari ke-16 mandi cukup lah. Hari ke-22 hitam keluar balik, cukup syarat, maka berhenti balik sembahyang. 23, 24, 25, 26, 27, 28 dah berhenti. 29, hari ke-29 dah berhenti terus. Mandi solat balik. Cuba bayangkan kalau orang tak tahu hukum ni, dia buat apa? Orang yang tak tahu hukum ni, yang tak belajar, yang main ikut dan aja, macam mana? Pada hari yang ke-16 dia akan kata ini adalah istiadah. Hari ke-16 betul lah. Hari ke-16 istiadah betul lah. Okay, dia semayang. Dan dia kata haidnya adalah 15 hari. Maka dia tak qada, berhutang semayang kat situ. Satu hal. Dan semayang hari ke-16 dia salah sebab dia mandi. Dan tiba-tiba keluar hitam. Hari yang ke-22 ni keluar hitam. Dia kata istiadah kan, dah tak berhenti. Haid dah lepas dah awal bulan lagi tu. Ini istiadah dia kata. Maka keluar hitam. Sebab dia tak tahu kaedah ni. Maka dia semayanglah dalam haid berdosa besar, 22, dosa besar, 23, 24, dosa besar. Dia semayang, dia masuk masjid, semua dosa besar. Sebab dia kata haid 15 hari kan, hari ke-16 tu istiadah dan tak berhenti lagi. Tunggulah berhenti. Jadi 29 darah berhenti. Dia kata, oh istiadah aku dah berhenti. Dia tak mandi juga 29. Maka dia semayang tak sah juga sebab dia tak mandi wajib. Kenapa dia tak mandi? Kenapa dia tak mandi? Sebab dia kata istiadah dari ke-16 itu istiadah dah. Dan semayang aja dah. Maka dia buat dosa berterusan. Hari ke-29 darah memang dah berhenti, dia tak mandilah. Sebab apa? Sebab istiadah kan, mana kena mandi. Hari ke-30 dia semayang tanpa mandi, tak sah betul. Sebab walaupun darah tak ada dah, sebab dia tak mandi, sebab dia kata istiadah. Ada lagi teruk, orang lagi teruk, sampai 28 hari dia tak semayang. Sebab dia kata janji keluar darah haid. Maka terus hari ke-16 pun tak semayang. Sebab apa? Sebab haid ada darah, haid semua. 28 hari, lepas tu hari ke-29 baru dia mandi dan semayang. Dosa lagi. Sebab ada banyak solat-solat yang dia tak semayang dan dia tak qada. Sebab dia kata selagi keluar darah haid lah semua. Dia 28 hari dia kata. Mak dia lagi lama, 40 hari tak semayang. Dia ambil daripada mak dia. Memang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Seterusnya,
Seterusnya, sekurang-kurang darah lemah 15 hari 15 malam tersebut disyaratkan juga tidak diselangi dengan darah kuat. Janganlah dekat darah merah tu ada darah kuat. Allah, kena buka balik pula. Sekejap. Saya baca dulu lah. Sekurang-kurang darah lemah 15 hari 15 malam tersebut, yang kat tengah-tengah tadi tu, disyaratkan juga tidak diselangi dengan darah kuat. Tetapi tiada masalah jika diselangi dengan suci naqa', kerana suci dan istihadah mempunyai maksud yang sama, maka dikira bersambung. Tengok ni. Tengok. Buat balik yang tadi balik. Jika tiba-tiba, alamak. Okay. Jika tiba-tiba, yang kes tadi, darah hitam tiba-tiba pula ada dekat sini, darah hitam, air ke-17 darah hitam, tak boleh pakai kaedah ni dah. Ataupun ada darah hitam, kat situ lah, senang cerita. Darah hitam ada dekat dalam 15 hari tu, maka tak boleh pakai dah kaedah ni, iaitu haid. 6 hari yang pertama adalah haid yang hitam, haid yang kedua adalah air ke-22 ke atas tu, tak boleh pakai dah kaedah ni. Sebab ada hitam tiba-tiba je satu air ke-17, tak boleh. Dia kena darah kuat, darah lemah, kemudian darah kuat balik. Darah lemah tu tak boleh ada darah hitam kat situ. Dia kena darah lemah sungguh. Dengan maksud dengan darah lemah sungguh, darah merah-merah semua. Tak boleh diselangi dengan darah kuat. Jika diselangi dengan darah kuat, kaedah dia lain. Nanti kita akan bincang. Okay. Tapi kalau diselangi dengan, kalau tengok baca, perhatikan contoh di bawah. Jika diselangi dengan suci, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tengok yang tengok yang atas tu. Wih, banyaknya, panjang nak tulis ni. Apalah, tulis macam ni lah. 1 sampai 6, 10 hari merah, 7 sampai 17, kan? Betul tak? Ke 16? Allah, tak apalah, saya tulis lah juga. Walaupun nak tulis satu-satu. Sebab kadang-kadang kita buat macam tu tak faham pula. Apalah. Cukup lah? Cukup. Okay, darah hitam 6 hari. Lepas tu darah merah 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan dah salah dah tadi. Okay. Darah hitam 2 hari balik. Dua hari balik darah hitam. Merah 2 hari balik. Hitam lagi 5 hari. Maka boleh ke kita kata haid pertama dan dia kira merah ni. Kira merah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katalah 11, 12, 13, 14. $15. Macam mana kira ni?
Nak kata hitam yang kedua tu haid ke? Tak boleh. Haid kedua tak boleh, sebab tak cukup syarat. Dan ada hitam kat sini, di antara diselangi darah merah tu, kita katakanlah merah juga kat sini lah. Contoh yang lebih tepat macam ni kot. Merah juga kat sini. Merah baru hitam. Kita ambil contoh lah. Okay, untuk lebih faham. Jadi tak boleh ke ni jadi haid yang kedua? Tak boleh ke? Sebab apa? Sebab haid pertama okey lah, cukup syarat haid pertama. Dan darah merah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi cuma tiba-tiba ada selit hitam kat sini, 17, 18. Lepas tu 19, 20, 21. Kalau nak kira darah merah, kalau campur darah hitam yang 2 hari ni, cukup dah 15 hari. Maka bolehlah jadikan hitam yang kedua ni, 4 hari ni, haid kitaran kedua. Kan di antara 2 haid suci ataupun istihadah tu 15 hari, kira halal lah. Kira halal lah ini 2 hari hitam ni. Tu yang kata tak boleh tu. Tak boleh. Bila macam tu, haidnya cuma kitaran yang pertama saja, iaitu 6 hari. Bakinya kira macam mana? Kiranya baki akan datang. Cuma nak bagi tahu haid hanya kitaran yang pertama, iaitu 6 hari hitam sahaja. Sebab merah tadi yang nak kata nak cukupkan 15 hari diselangi dengan hitam, ada darah hitam. Okay. Contoh kedua tu ada typo sikit tu. 5 hari hitam, 11 hari merah, baru betul. Yang nombor 2 tu. Jadi betul kan? Bukan 10 hari merah, 11. 5 hari hitam, 11 hari merah, 3 hari suci. Sebab kalau 5 hari hitam, 10 hari merah, baru 15 hari. Tak lebih 15 hari, maka haid semua. Jadi sebab tu kena 5 hari hitam, 11 hari merah, 3 hari suci. Ah, 5 hari hitam, 10 hari merah, 3 hari suci. Baru kena tu 5 hari hitam, 11 hari merah. Betul-betul, pakat-pakat betul kat dalam tu. Typo ni. 5 hari hitam, 11 hari merah, 3 hari suci. 4 hari merah, 7 hari hitam. Maka boleh kira dua-dua. Mari tengok. Boleh kira dua-dua, boleh terpakai dua-dua. Okey, tengok. Allah. Kita tengok. Tapi saya kena tulis banyak ni, tak apa. Yang penting faham. Lima hari hitam. Cukup kan ni? Macam tak cukup lah. 5 hari hitam. 1, 2, 3, 4, 5. 10 hari merah. 11 pula. 11 hari merah. Bukan 10 11 betul kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Barulah lebih 15 hari. Kalau 10 hari merah, semualah haid. Kan? Sebab tak lebih lagi. 3 hari suci. Suci kita biar suci lah. 3, 17, 18, 19. 4 hari merah. 7 hari hitam. Okay. Ada suci kat sini. Ada suci kat sini. Maka haidnya adalah haid kitaran pertama. Kat sini haid kitaran kedua.
Walaupun 15 hari ni diselangi dengan suci. Mari kita kira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oi, banyak 17 18. Walaupun dan syarat suci tadi tu, syarat istiadah kan di antara tu 15 hari ni dia lebih sampai 18 hari. Tapi diselangi dengan suci, tak ada masalah. Diselangi dengan suci, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau kes tadi diselangi dengan hitam, 17-18 kes tadi, darah merah ni diselangi dengan hitam, maka tak terpakai, tak boleh. Luput syarat tamyiz. Jadi haid hanya kitaran yang pertama, iaitu haid yang pertama je. Ini 6 hari. Yang kedua ni bukan haid. Tapi kena kira lah. Cara nak kira ni cara lain lah pula, bukan pakai tamyiz dah. Tapi dalam kes ni haid pertama dan haid kedua, walaupun diselangi. Nak cerita pasal diselangi dengan suci atau merah tadi, darah lemah yang diselangi dengan suci. Nak bezakan darah lemah diselangi dengan hitam, tu je. Point dia kat situ aja. Okay. Seterusnya, perlu diberi perhatian kaedah ini. Darah kuat yang diselangi dengan darah lemah adalah dihukum kuat. Begitu juga darah kuat yang diselangi dengan suci juga dihukum darah kuat. Kena tengok balik contoh. Tengok balik. Tengok contoh bawah tu. 3 hari hitam, 7 hari merah, 4 hari hitam, 10 hari merah. Haid 14 hari. 7 hari hitam, 3 hari suci, 3 hari hitam, 8 hari merah. Haid 13 hari. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Tiga hari hitam. Okay. 3 hari hitam, 7 hari merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 hari hitam. 1, 2, 3, 4. 10 hari merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Maka haidnya 14 hari. Haidnya 14 hari. Kena perhati genong je ni. Haidnya 14 hari. Ada merah kat sini. Merah tu dihukum darah kuat. Sebab yang pertama, dia duduk di celah, di tengah-tengah antara dua darah hitam. Maka dia sebenarnya hitam jugalah, kita kata gitulah. Tapi dia merah, seumpama hitam juga. Maka haidnya 14 hari. Habis dalam kes tadi kan diselangi dengan ni hitam. Ini suci, istiadah diselangi dengan hitam. Maka luput syarat tamyiz. Haid adalah kitaran yang pertama je, ataupun hitam yang awal je, ataupun kekuat yang awal je. Ini hitam diselangi pada tempoh suci. Hitam menyelangi tempoh suci atau tempoh istiadah. Yang ini kan masih lagi dalam sebanyak-banyak haid. Kan sebanyak-banyak haid 15.
Sebab tu dikira haid adalah 14 hari. Haid 14 hari. Hitam ni dipengaruhi oleh merah ni, merah berapa hari ni dipengaruhi oleh hitam sebab dikapit. Okey. Maka dalam kes ni haidnya 14 hari. Baki tu istihadah. Semua istihadah sampai ke 24. Okey. Contoh yang kedua, 7 hari hitam, 3 hari suci, 3 hari hitam, 8 hari merah. Lebih kurang sama je lah. Tak apalah, saya tulis lah. Tujuh hari hitam, 3 hari suci. Yang tadi apa yang tadi? Oh, yang tadi contoh darah hitam diselangi, darah kuat diselangi dengan darah lemah dalam tempoh 15 hari 15 malam. Maka darah lemah tadi macam kuat juga. Okey. Yang ini darah kuat diselangi dengan suci. 3 hari tak ada darah. 1, 2, 3. 3 hari hitam balik. 1, 2, 3. 8 hari merah. 4, 5, 6, 7, 21. Okey. Maka haidnya adalah 13 hari. Tapi darah hitam tu diselangi dengan suci. Boleh ke? Suci tu dihukum seperti haid juga. Dihukum seperti darah kuat juga. Tengok beza dua ni. Yang ini darah kuat diselangi dengan darah lemah dalam 15 hari dalam 15 hari. Maka darah lemah tadi dihukum kuat juga, macam kuat. Maka haid adalah 14 hari dalam kes ni. Dalam kes ni darah kuat diselangi dengan suci dalam tempoh 15 hari 15 malam. Sama macam tadi. Maka haid adalah semualah 13 hari darah kuat tadi. Okey. Bagaimanapun jika pendarahan yang berlaku hanya dengan satu sifat saja, maka luput syarat tamyiz kerana tidak dapat membezakan yang mana kuat dan yang mana lemah. Contoh pertama 18 hari hitam, direct 8 hitam semua. Contoh kedua 16 hari merah semua, maka luput syarat tamyiz. Okay, luput syarat tamyiz. Macam mana luput syarat tamyiz ni? Macam ni. Hari pertama, yang ni senanglah. Hari pertama sampai hari ke-18, kat sini 15, semua hitam. Semua hitam. Semua. Maka dah lebih dah 15. Maka tak bolehlah nak kata darah hitam haid, darah kuat haid, darah lemah istihadah. Kenapa pula? Sebab mana ada kuat lemah? Kuat aja ada, lemah tak ada. Habis tu nak settle macam mana? Nanti dulu. Contoh yang kedua, hari pertama sampai hari yang ke 16, hitam semua. Lebih 15 hari tu. Maka takkan nak kata darah kuat haid, darah lemah istihadah. Mana ada darah lemah kuat? Semua kuat 16 hari. Maka macam mana nak settle? Macam ni nak settle, baca lagi. Perlu diingatkan apabila telah dihukumkan dengan luput syarat tamyiz, maksudnya tak boleh settle, luput syarat tamyiz. Tamyiz tak boleh pakai. Okay? Perlu diingatkan apabila telah dihukumkan dengan luput syarat tamyiz, maka kaedah penentuan haidnya berpandukan
maka kaedah penentuan haidnya berpandukan kepada jumlah haid yang telah datang pada kitaran sebelum itu. Akan dijelaskan pada masalah adat nanti. Okey. Selesai. Wallahu alam. Dia agak susah sikit. Sabar. Kita berhenti dekat tamyiz 3 warna darah akan datang. Dan pendapat yang disebut tadi adalah pendapat yang tak terlalu ketat dan tak terlalu longgar. Mungkin terdapat beberapa pendapat yang sedikit berbeza. Mungkin ada pendapat lain yang sedikit berbeza, yang mungkin lebih ketat dan mungkin lebih longgar lagi. Mungkin ada. Tapi yang saya ambil adalah yang tak terlalu ketat tapi taklah terlalu longgar sampai bermudah-mudah. Sebab bila kita masuk dalam masalah tamyiz, dia dipenuhi dengan khilaf. Ada banyak khilaf. Tak itu mazhab Syafi'i, khilaf mazhab-mazhab yang lain lagi. Jadi kita tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.